أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana di atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dapat bersama pada malam ini untuk menceritakan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu nikmat-nikmat yang sebelum ini kita semua merasai, nikmat bulan Zulhijjah, yang mana tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan baru dan tahun baru dalam Islam, iaitu bulan Muharram. Dan persiapkanlah diri kita, kerana bila mana masuk tahun baru dalam Islam, perlu kita mentajdidkan niat kita untuk jadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Dan kita sambung pada pembacaan kitab ringkasan sirah Rasulullah pada muka surat 15, kalau siapa yang ada buku lah, muka surat 15, iaitu dalam bab nombor 3, Rasulullah beribadah di Gua Hira. Beribadah di Gua Hira. Jadi Gua Hira itu terletak di mana? Gua Hira adalah sebuah gua yang terletak kira-kira 3.2 km daripada Mekah, di atas gunung bernama Jabal Nur. Nama gunungnya Jabal Nur, guanya Gua Hira. Dan tinggi gua tersebut adalah 270 meter. Dan ada 600 anak tangga untuk didaki. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah, standby mbak kasut, boleh mbak kasut. Kalau ada masa lapang, tuan-tuan boleh ngembak mutawif. Kita sewa van, kemudian kita pergi Gua Hira dan naiknya dah ada tangga. Tapi tangganya tuan-tuan 600 anak tangga mau didaki. Dan lebih kurang kalau cepat 45 minit lah paling cepat. Dia yang direkodkan oleh para mutawif, kata paling cepat. Siapa yang jenis nak 10 anak tangga, duduk dulu, minum air. 10 duduk, 10 lagi duduk. Memang 2 jam lah. Sejam mungkin 2 jam. Jadi sepialah kadang-kadang ada orang yang simuk naik, yang relax di hotel. Kalau siapa yang mau pergi, pergi. Yang masih muda boleh pergi. Yang pergi siap untuk apa? Untuk melihat macam ni rupa gua yang Nabi berkhalwat. Yang kita akan baca tempat Nabi berkhalwat. Jadi disebutkan tiada perkara yang lebih disukai oleh Rasulullah selain daripada berkhalwat, kerana berkhalwat itu adalah salah satu perkara membawa kepada ketenangan dalam diri. Menyibukkan diri dengan berzikir, sering berzikir pada Allah. Daripada khalwat juga telah timbul cahaya-cahaya kefahaman dan pencerahan pada hati baginda, dan menjauhkan daripada apa yang tidak disenangi oleh baginda daripada amalan jahiliyah. Ya, kerana apa? Kerana bila mana umur Nabi dah mendekati 40, oleh dekat dengan 40, maka Nabi dah mula kurang senang dengan budaya, dengan amalan. Akal Nabi si dapat nak menerima amalan-amalan daripada orang kaum musyrikin Mekah ketika Arab jahiliyah, yang mana Nabi dah si suka dengan kaumnya bolah amalan-amalan tersebut, si dapat terima. Maka cara Nabi tadi nya mula apa? Nya mengasingkan dirinya daripada masyarakat, sehingga nya rasa senang dengan berkhalwat. Berkhalwat tu bersendirian,
dan menjauhkan diri daripada masyarakat. Disebutkan fakana ya'khudhu as-sawiq wal ma'a, dan dia ambil beberapa jenis sawiq atau jenis makanan yang tahan lama dan air, dan dia pergi ke Gua Hira yang disebutkan di atas Jabal Nur. Kemudian dan Nabi pun beribadah di dalamnya. Dan kalau kita pergi tempat itu sempit, boleh solat dalamnya mungkin 2 orang. Mungkin ada orang yang marah, si boleh solat siap, bid'ah katanya. Sedangkan dalam hadis mengatakan, dalam satu contohnya hadis riwayat Isra Mi'raj, setiap tempat yang ada asar Nabi, sunat kita solat, pola sunat mutlak. Untuk apa? Untuk tabarruk dengan tempat sedemikian. Jangan kita sembah gua ya. Kalau kita sembah gua ya memanglah syirik. Kita solat tadi menghadap kiblat, solat, dan kemudian kita tabarruk. Ambil tabarruk tempat tersebut, yang mana tempat Nabi solat, tempat Nabi beribadat. Solat fardu pula kita polah di atas kaki bukit kita. Kalau kita polah dalam gua memang sip muat. Dan kemudian bila Nabi naik ke atas, Nabi pun lebih banyak berfikir. Dan Nabi pun lebih banyak kepada menyaksikan, bila di atas bukit dia, Nabi melihat kepada seluruh alam. Nabi memikirkan. Dan Nabi banyak berzikir. Dan cumanya pada ketika itu Nabi tengah memikirkan apakah caranya untuk mengajak kaumnya untuk tidak melakukan perkara-perkara syirik tersebut. Sebab pada waktu ya Nabi belum ada manhaj, belum ada lagi kaedah-kaedah Nabi untuk menegur kaum-kaumnya. Dan salah satu cara daripada tadi Rasulullah apa? Rasulullah memilih untuk beruzlah, untuk berfikir. Berfikir, dan bila mananya berfikirnya pun menjauhkan dirinya daripada kesibukan dunia. Itu sebenarnya ada hikmahnya di sebaliknya. Syekh Ramadan Al-Buti ada menyebutkan di antara hikmah Nabi pun uzlah berbeza dengan hikmah kita. Contohnya kalau Nabi-nya beruzlah kerana Nabi nak mempersiapkan dirinya untuk mendapat perihal-perihal gaib. Kalau kita tuan-tuan, kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau kita beruzlah tu bukanlah kefahaman kita tak fikir kita perlu bertapa di gunung. Di gunung sini, Gunung Bogor, Gunung Jerai. Bukan macamnya kata Syekh Ramadan Al-Buti. Yang dimaksudkan kalau kita beruzlah atau berkhalwat, di dalam bilik pun boleh. Dalam bilik kita polah sikit ruang di dalam rumah, kita berkhalwat dalam bilik dia, kita mengenang dosa kita dan kita membaca Al-Quran, kita berzikir daripada Allah. Itu pun dikira berkhalwat, menjauhkan diri daripada manusia. Bukan menjauhkan terus, tapi menjauhkan seketika dengan tidak menyibukkan kepada perkara-perkara dunia. Meluangkan satu masa untuk beribadah kepada Allah. Tapi Nabi tadi, bila Nabi-nya beruzlah tadi kerana nyamuk bersedia untuk menerima wahyu-wahyu yang akan datang. Kerana wahyu-wahyu tersebut adalah sangat berat, jadi Nabi pun berkhalwat. Oleh itu baginda sering berkhalwat di Gua Hira bahagian bawah Mekah pada malam dan siangnya. Kadang-kadang baginda berkhalwat sampai sebulan. Sebulan Nabi berkhalwat. Nabi meninggalkan isterinya. Kadang-kadang juga Rasulullah menambahkan hari khalwatnya pada tempoh yang lain, sehinggalah tiba bulan Ramadan yang berkat, yang mana bulan tersebut dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan ke atas umat dengannya. Maka baginda pun menuju ke Gua Hira dalam keadaan umur baginda telah sempurna 40 tahun. Bila umur Nabi 40 tahun, maka sempurna umurnya. Yang disebutkan Ra'sul Kamal, kemuliaan seseorang. Jadi bagi orang yang berumur 40 tahun, ia adalah dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi tahap kesempurnaan dewasa. Dulu saya ingat page Masjid Darussalam ada Syekh Ustaz Saiful pun video ya, yang baca hadis ya abna al-arba'in, ya abna arba'in, wahai anak yang umur 40 tahun. Dalam hadis tersebut, hadis yang dhaif, yang menceritakan tentang wahai orang yang berumur 40 tahun, disebutkan dengan khusus nada mudadin, ada suara daripada langit keluar, ya abna arba'in, wahai orang yang berumur 4 tahun, bersediakah engkau dengan sekian-sekian disebutkan dalam hadis. Hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, tetapi
Ala kulli hal, umur 40 tahun tu, barang siapa yang sudah dekat dengan umur 40 tahun, maka bersedialah, kerana itu adalah umur yang disebutkan tahap kematangan. Kerana umur 40 tahun tu, kemuliaan nasi mulia yang disebutkan dalam Quran. Sehingga dalam Quran disebut dalam surah Al-Ahqaf, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang mana tadi, bila mana seseorang dah sampai capai usia dewasa dan umurnya 40 tahun, dia pun berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan untuk mensyukurimu. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang telah Engkau beri nikmat kepadaku, wa ala walidayya, kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, supaya aku beramal soleh yang diredai oleh Engkau, dan perbaikilah bagiku zuriat aku, dan aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku orang-orang muslim. Ya, surah Al-Ahqaf. Disebutkan dalam Quran menandakan umur 40 adalah puncak kedewasaan seseorang. Tapi rata-rata saya lihat semua ada over 40. Don't worry, ada hadis untuk yang 50, 60. Untuk yang 40, makanya telah mencapai satu tahap yang disebutkan tahap kesempurnaan dewasa. Maka ia ada disebutkan, sampaikan dalam hadis, ada disebutkan orang yang berumur 40 tahun baru disunatkan menggunakan tongkat. Tongkat, tuan-tuan. Walaupun tongkat itu sunnah jibiliyah lah. Ada satu hadis yang dhaif yang menyatakan man balagha 40, barang siapa yang sudah capai umur 40 tahun, maka disunatkan menggunakan tongkat. Guna tongkat lah, pakai tongkat. Kalau sibuk pakai tongkat masih kuat, saya dah masalah. Sunat saja. Ya, sebahagian ulama menyebut sedemikian. Ada ulama menghukumkan hadis tersebut tidak kuat, tidak sahih. Mengatakan hadis tersebut dhaif. Maka si perlulah pakai. Yang pentingnya, bila mana kita melihat umur yang sudah 40 tu, bukannya kita fikir tua, tapi kita fikir kematangan dan kedewasaan, yang mana pentingnya untuk kita memperbaiki diri kita sebelum umur 40. Sedangkan Nabi SAW diangkat menjadi Nabi umur 40. Dan kebanyakan pemimpin dunia pun diangkat menjadi pemimpin umur ciranya 40 tahun. Seperti contohnya siapa? Soekarno umur 44 jadi presiden. Soeharto umur 46. John Kennedy, siapa nama itu? John Kennedy umur 44, Bill Clinton umur 46. Dan rata-ratanya pemimpin dunia berumur 40 tahun, 40 lebih, kerana apa? Tahap kematangan dalam pemikiran setidaknya. Kalau kita nak jadikan orang yang muda sebagai pemimpin, mungkinnya belum masak, belum lagi cukup matangnya pun pemikiran dan pengalamannya, maka oleh kerana itulah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan umur manusia itu terbahagi kepada 4, iaitu kanak-kanak sejak lahir sampainya baligh, masih kanak-kanak. Yang kedua adalah golongan muda ataupun syabab. Golongan muda syabab tu bermulanya akil baligh umur 15 sampai umur 30 masih digelar sebagai sehingga 40 masih digelar sebagai syabab, pemuda. Syabab, syababiyah, pemuda. Kalau nya dewasa adalah 40 sampai 60 tahun. Kalau 50 masih dewasa, belum tua lagi. Dia ikut Imam Ibn Jauzi lah. Kalau Malaysia Madani tu, wallahu alam, dah digelar sebagai warga emas dah 60. 40 pun mungkin dikira warga emas. Maka yang digelar tua atau syekhukah adalah 60 tahun sehingganya wafat. Ya, umur tua lah. Dan pentingnya kita tahu bahwasanya umur 40 tadi dah sampai Ra'sul Kamal, maka ketika itulah kita boleh mencapai kefahaman yang sempurna. Dan bahayanya bila mana seseorang, tuan-tuan, guru saya pun sudah pesan, kalau orang umurnya dekat-dekat taqarrubat ila 40 katanya, dekat kepada 40 tahun, nyazik berubah, tuan-tuan. Masih lagi berfoya-foya, masih lagi huha-huha, masih lagi minum arak, masih lagi pola maksiat. Maka apabila nyazik berubah, tuan-tuan, nyazik ingin nak berubah,
sampai je umur 40 tahunnya akan khatamallahu ala qulubihim. Akan dicop materikan pada hatinya, dia susah nak berubah. Orang umur dekat 40 tahun dok, dia boleh berubah kalau dia dah sampai umur 40 tahun, tapi susah, sangat berat. Dia akan terasa sangat-sangat berat. Sebablah kalau boleh kita bertaubat sebelum umur 40 tahun. Ada satu hadis yang disebutkan untuk riwayat Ahmad yang mengatakan abdul muslim idza balagha 40 sanatan khaffafa Allah taala hisabahu. Nabi sabda, seorang hamba muslim yang apabila usianya mencapai 40 tahun maka Allah akan ringankan hisabnya. Kerana apa? Kerananya baru nak capai kesempurnaan daripada akalnya, daripada sudut kematangannya, maka diringankannya pun hisab tadi. Kemudian wa idza balagha 60 sanatan razaqahu Allah taala al-inabata ilaihi. Dan bila mana seseorang itu mencapai usia 60 tahun, Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan, iaitu kembali bertaubat kepada Allah. Sebab ialah kita dengar di masjid tuan-tuan, banyak orang veteran. Orang yang belum sampai 40 tu belum mau bertaubat lagi, tapi orang yang dah sampai 60 tu, Nabi sebut, bukan saya sebut tuan-tuan, Nabi sebut orang yang 60 tahun tu Allah berikan ilham kepadanya untuk bertaubat dan dekat dengan masjid. Yang Nabi sebut. Kemudian kata Nabi lagi, wa idza balagha 70 sanatan, dan bilanya sampai capai umur 70 tahun, ahabbahu ahlas sama, maka nya akan dicintai oleh ahlus sama, dicintai oleh orang-orang di langit. Orang bumi pun suka dengannya, orang di langit pun sayang dengannya. Sebab ialah kita jangan kurang ajar dengan orang tua, untuk yang budak-budak lah. Jangan kurang ajar dengan orang tua, sebab orang tua tu bukan orang bumi yang sayangnya, orang langit pun sayang dengannya. Orang langit tu menuju kepada para malaikat lah, para malaikat. Dan Nabi sambung lagi, wa idza balagha 80 sanatan, bilanya capai umurnya 80 tahun, sabbatallahu ta'ala hasanatihi wa mahasayyiatihi. Dan bila capai umur 80 tahun, maka Allah akan catat pahala kepadanya dan Allah akan ampunkan bagikannya dosa. Maksudnya disabbata tu Allah tetapkan pahala jadi, kebaikannya ditulis. Nya berjalan aja pun Allah catat pahalanya. Kerana apa? Orang dah umur 80 tu berjalan pun dah susah, kelaikannya kuatlah. Ataunya berjalan pun dah susah, apa semuanya pergi masjid tu lagi, sabbatallahu hasanatihi, maka Allah akan tetapkan pahala baginya, kemudian Allah ampunkan dosanya. Kerana dengan umurnya sedemikian, dia tetap melakukan ibadah ataupun sebagainya, maka Allah ampunkan dosanya. Wa idza balagha 90, dan bilanya capai umur 90 tahun, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa syafa'ahu Allah taala fi ahli baitihi. Dan bila umurnya sampai 11 tahun, umur Mahathir dengan umur Taib Mahmud. Umur Taib Mahmud 80 tahun. Jadi jangan kita nganuk sidiknya. Nabi sebut orang yang umur 90 tahun tu, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu, dan Allah ampunkan dosa-dosanya yang akan datang. Yang ta'akhir dan yang dah lalulah. Wa syafa'ahu, dan Allah akan beri pertolongan kepada anggota keluarganya. Sampai kita dengannya mewah tuan-tuan. Taib Mahmud umur 90 lebih dah. 90 lebih umurnya, saya silap saya, umur Taib Mahmud. Mahathir 98 ke? Dekat 2 tahun lagi 100. La ilaha illallah, panjang umurnya. Wa kataba fis sama'i asirullahu fi ardih. Maksudnya Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Dan Allah kata tadi, orang yang umur 90 tu Allah berikan ampun dosanya. Kerana bilanya umur, saya cakap guru saya, apa hal Allah mengampunkan dosa orang yang umur sekian-sekian tu? Kerana apa? Kerana umur mereka tu, jasad mereka tidak sekuat yang muda. Maka bila sekuat yang muda, maka kudrat saya untuk bergerak ke Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah tu Allah ampunkan dosanya. Ya kelebihannya. Mungkin orang yang hidup sampai 10 tahun tu Allah ampun dosanya, walaupun jelek-jelek macam ni punya, Allah ampun dosa sidanya. Ya hadis yang riwayat Ahmad. Jadi bukan hadis-hadis yang sembarangan. Jadi bila mana sampai umur Nabi 40 tahun, maka sempurna pada kalau ikut daripada tarikh Qamariyah Hijrah, umur Nabi 40 tahun. Tapi kalau ikut Masihi, umur Nabi 39 tahun. Dan bertepatan pada 17 Ramadan
baginda telah didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam, dan bila mana Jibril ini menyampaikan wahyu, wahyu yang Nabi. Bila Nabi first dapat wahyu, yang selalu kita dengar wahyu-wahyu pertama tu. Cuma pada waktu sebelumnya, umur Nabi 23 tahun sampainya 40 tahun tu, Nabi selalu bermimpi. Sebab orang kata ru'yatus salihah juz'un min satu juzuk daripada minan nubuwah, daripada kenabian. Jadinya satu juzuk daripada 46 kenabian. Jadi Nabi selalu mimpikan dengan ada cahaya-cahaya subuh. Nabi mimpikan selalu. Maka bila waktu umur 40 tahun tu, maka Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril dan untuk mendapatkan wahyu. Atau disebutkan bada'ul wahyi, iaitu permulaan wahyu. Dan bila mana Nabi SAW tersedar dan dia jumpa dengan Jibril di depan matanya, maka diwahyukan, dan dikatakan tadi, Iqra' ya Muhammad, Iqra' ya Muhammad, bacalah Muhammad, bacalah. Maka ketika hal tersebut, Nabi kata, ma ana biqari'in, ma ana biqari'in, aku bukanlah orang yang boleh membaca, kerana aku orang ummi, aku seorang yang ummi. Maka bila mana disebutkan ma'ana biqari'in, fa akhadhani fa ghatani hatta balagha minil juhdi. Jadi bila mana Nabi SAW madahnya bukan orang yang baca, maka disebutkan Nabi itu dipeluk oleh Jibril, dipeluk. Maka hadis ini menolak dakwaan orientalis. Tuan-tuan tahu orientalis, orang orientalis tu pengkaji Islam, tetapi mereka bukan Islam. Mereka kata Nabi itu syok sendiri. Tuan-tuan kena tahu, orang-orang Yahudi semua mengatakan tadi Nabi tak syok sendiri. Pergi atas bukit, duduk sorang-sorang, tiba-tiba dapat wahyu, katanya. Syok sendiri tu, kata sidanya. Maka apa kita nak menolak hujah sidanya? Kata para ulama, kalau Nabi syok sendiri, maka Nabi siap akan rasa lemas. Nabi ketika mana Jibril memeluk Nabi masa Nabi merasakan lemas, dipeluk lemas, sampai Nabi kata minnil juhd. Kata asal rasa payah. Kemudian summa arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala iqra, bacalah wahai Muhammad. Maka Nabi sebut apa lagi? Ma ana biqari'in, aku bukanlah orang yang pandai baca. Maka dipeluk sekali lagi, sampailah Nabi rasa lemas lagi, dilepaskan. Dia dah baca wahai Muhammad, maka Nabi sebut lagi ma ana biqari'in, kali ketiga. Nabi sebut yang Nabi si dapat nak baca. Dan dipeluk lagi kali ketiga. Tiba-tiba lepas dilepaskan oleh Jibril, barulah Nabi boleh baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Maka bila Nabi dah dapat baca hati Nabi dia rasa luas, tapi rasa takut juga ada. Takutnya. Sehingga akhirnya pun datang jumpa dengan Siti Khadijah, dan kemudian katanya apa? Zammiluni, zammiluni. Selimutlah aku, selimutkanlah aku wahai Khadijah. Dan oleh kerana ketika mana Nabi tak dapat wahyu, Nabi rasa peliknya, rasa feeling tersebut sangat pelik. Di sialah kita kata hakikatnya benda yang Nabi lalui bukanlah syok sendiri. Kalau Nabi syok sendiri, Nabi siapkan turun, Nabi akan stay saja. Dapat wahyu, tunggu wahyu baru lagi. Tapi Nabi takut, kerana apa? Itu adalah first experience Nabi dengan wahyu. Selalunya orang kita tu bila bertapa, tuan-tuan, contoh orang-orang geng sila, geng makrifat, pergi atas bukit nun, bertapa seorang-seorang, turun-turun, ngaku Nabi, akulah Nabi baru, katanya. Jadi macam ayah pin apa semua. Jadi sebab ialah kita nak kata tadi, kalau nak disamakan dengan orang-orang yang berlaku ajaran sesat tu, beza. Kerana Nabi tadinya dapat wahyu takut. Takut Nabi. Aduh, apa jadi dengan aku? Apa yang aku lihat tadi? Apa yang aku dapat tu? Nabi turun. Nabi jumpa dengan siapa? Bininya, Siti Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Maka diselimuti oleh Siti Khadijah sampaikan Nabi rasa tenang. Nabi rasa tenang. Tapi Nabi kata, laqad khasyaitu ala nafsi. Sungguh aku takut dengan diri aku tu, kata Nabi. Laqad khasyaitu ala nafsi. Maka kata Khadijah dengan tenang. Ya, peranan Khadijah, tuan-tuan. Khadijah tadinya menenangkan Rasulullah. Sebab penting ada isteri. Alhamdulillah saya sudah beristeri. Ya.
Jadi pentingnya ada isteri untuk membantu. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaannya sedang down, sedang rasa dalam keadaannya takut, maka isterinya lah yang memberikan nasihat kepadanya. Kalla wallah, katanya, dan bahkan tidak sekali-kali. Ma yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan buat kamu sedih ya Rasulullah. Innaka latasil rahim, sesungguhnya engkau orang yang menyambungkan silaturahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang melindungi orang-orang yang lemah, dan engkau menanggung beban orang lain, kata Sayyidah Khadijah. Sehingga kan Rasulullah apabila rasa kata-kata daripada isterinya, dia rasa lega, dia rasa macam tenang dengan kata-kata isterinya. Masya Allah. Kalau isteri jenis merepak, tuan-tuan, kita keluar malam lagi, teruknya kena marah bininya. Nasib baik Siti Khadijah tu seorang isteri yang memahami. Maka apabila Sayyidah Khadijah mendengar luahan Nabi, apa yang dia nampak sekian, maka Sayyidah Khadijah pun membawa Nabi berjumpa dengan bapa saudaranya. Bapa saudaranya yang bernama Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibnu Naufal. Itu Waraqah tu dia pangkat bapa saudara Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang mana bila mana dia bawa Waraqah tu siapa? Waraqah tu adalah seorang Nasrani yang tidak meyakini Jesus sebagai Tuhan. Dan dia adalah orang yang menterjemahkan kitab Taurat dan Injil dalam bahasa Ibrani. Dan umurnya sangat tua. Wa kana syaikhan kabiran, dia sangat tua dan dia buta juga. Faqalat lahu Khadijah, dan dia berkata kepada Khadijah, ya ibnu ammi, wahai anak saudaraku. Dia kata Sayyidah Khadijah kepada bapa saudaranya, wahai bapa saudaraku, dengarlah apa yang anak saudara kau mau cakap padanya. Jadi diceritalah Nabi tadi apa yang dia lihat, apa yang dia dapat. Dia ceritakan pengalamannya di atas Gua Hira ya. Maka apa kata Waraqah? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Dia kata, maza tara? Apa yang kau lihat? Diceritakan oleh Rasulullah. Kemudian bila dia cerita, kata Waraqah tadi, hadzan namus alladhi nazalallahu ala Musa. Ini adalah namus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaz'an, katanya. Alangkah baiknya kalau aku tak masih muda, katanya. La laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka. Faqala Rasulullah au mukhrijiyahum. Bila kata tadi, Waraqah kata apa? Alangkah baiknya kalau aku masih muda, dan alangkah baiknya kalau aku tak masih hidup bila mana kaum engkau kelak akan menghalau engkau keluar. Maka Rasulullah bertanya, adakah kaum aku akan mengeluarkan aku? Qala na'am. Ya, mereka akan menghalau engkau keluar. Bila dia sebut macam ni, maka Nabi pun silah bingung. Nabi fikirlah bilalah kaumnya akan mengeluarkannya. Dan silamatlah kaya diceritakan Waraqah ibnu Naufal wafat semasa fatrah dalam tempoh wahyu turun. Sebenarnya kalau Waraqah ibnu Naufal tu nya masih muda, memang confirmnya jadi orang yang pertama mempertahankan Nabi SAW. Dia akan mempertahankan. Tapi oleh kerana dia dah tua, apa dia boleh polah? Dia si mampu nak molah apa-apa. Oleh kerana dia tahu tadi, memang ada ciri-ciri kenabian. Kerana apa yang Nabi nampakkan memang benar-benar perkara yang menakjubkan, iaitu wahyu, mukjizat. Perkara yang bukan sebarang-barang, mukjizat. Maka ia adalah bila turunnya ayat Quran, tuan-tuan, ia tanda pelantikan Rasulullah Nabi Muhammad tadi sebagai Rasul yang akan menyampaikan risalah-risalah yang baru. Ia adalah salah satu mesejnya. Dan kata Syekh Ramadan Al-Buti, di antara ibrah tadi, apa yang dialami oleh Rasulullah ketika mana di Gua Hira adalah untuk apa? Untuk memberikan Rasulullah rasa tok adalah perkara yang penting. Perkara yang penting untuknya bersedia supaya apa? Supayanya dapat menerima lagi wahyu-wahyu lain. Kerana wahyu tu datang macam-macam cara. Ada ketika Nabi akan mimpi, dan ada ketika Nabi akan bertemu dengan Jibril, seperti mana hadis Jibril
dan ada ketika Nabi akan merasa berat seperti bunyi loceng, dan Nabi akan rasa berat hampir peluh dahinya, sehingga diriwayatkan apabila unta diduduk Nabi, Nabi turun wahyu, unta yang akan terduduk kerana beratnya wahyu. Nak katakan beratnya wahyu yang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana dalam surah yang dibaca oleh imam, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Bila mana Al-Quran diturun ke atas gunung, gunung yang akan bergegar dan akan hancur kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang memiliki keagungan yang sangat besar, dan Rasulullah satu hati yang sangat bersih, yang mustahil baginya mustahil bagi orang yang hatinya kotor untuk dapat menerima Al-Quran ini. Dan setelah itu, setelah wahyu turun, kemudian wahyu terputus. Wahyu terputus. Maka ketika itulah wahyu terputus beberapa waktu, sehingga bagi menambah rasa rindu Nabi. Kan Nabi first takut dengan apa yang terjadi kepadanya. Maka bila Nabi rasa rindu, Nabi pun sedih. Di situ juga ada satu penghujahan yang dibuat oleh orang tulis mengatakan Nabi kena depression. Dia kata Nabi sedih sehingga kan Nabi mau terjun daripada gunung. Memang hadis yang ada disebutkan, ada dalam kitab disebutkan. Bila mana wahyu terhenti dan Nabi akan pergi ke atas gunung, dan ru'us syawahil jabal faka'annama awfa bi dzurriyatin jabal lakai yulqiya nafsahu minhu. Dan supaya Nabi nak lemparkan dirinya daripada gunung, Nabi nak terjun daripada gunung. Sebab apa? Sebab rasa sedih. Setiap kali Nabi nak pergi ke hujung gunung, tiba-tiba Jibril datang mengejut. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lah Nabi Allah, sesungguhnya engkau Rasulullah. Nabi pun dah tenaga, Nabi pulang. Bila Nabi tunggu lagi seorang, saya ada wahyu datang, Nabi naik ke gunung lagi. Nak menyatakan apa? Rasulullah ataupun para anbiya, tuan-tuan, mereka pun ada mengalami rasa sedih, ada mengalami rasa seperti kita, tapi berbezanya mereka mendapat wahyu, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun rasa sedih. Sehingga sangat-sangat sedih. Sampai Nabi bawa diri pergi atas gunung. Kalau istilah orang kini tu healing. Nabi pergi atas gunung healing. Bukanlah nak healing sebenarnya, tapi Nabi dah sedih sebenarnya. Bila Nabi rasa sangat sedih, Nabi rasa macam nak terjun kerana saya dah perkara yang lebih besar dalam hidupnya, melainkan dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Nabi dah terjun, maka turunlah ayat yang disebutkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Bila mana diturunkan wahai orang yang berselimut. Muddatsir itu adalah orang yang berselimut. Kerana Nabi karenanya sedihnya berselimut. Apa yang kita boleh belajar daripada Nabi pun rasa sedih, tuan-tuan. Bila Nabi rasa sedih, bila Nabi rasa stres, bila Nabi rasa ada harapan dalam kehidupannya, maka orang tulis mengatakan Nabi itu tadinya lemah, sehingga kan rasa sedih bersangatan sampai nak bunuh diri. Sehingga kan manusia zaman kini tu pun, tuan-tuan, kalau saya akan ceritakan tentang sabar. Jadi bila mana seorang di Semenanjung Nun oleh kerana depression, tuan-tuan, yang marah, maka apa yang apalah dikelar lehernya, secukupnya kelar lehernya, kelar perutnya, dikeluarkan usus. Oleh kerana apa? Oleh kerana stres dan depression. Sebab apanya rasa stres? Wallahu alam. Mungkin tekanan daripada tempat kerja, mungkin tekanan daripada keluarga, wallahu alam. Jadi sebab ialah bila kita kaji, saya pun mengkaji juga apa sebenarnya permasalahan depression dan stres yang kerap berlaku kepada generasi Z ataupun Gen Z orang kata. Cuba kita lihat, tuan-tuan, orang generasi sebelum tu, saya generasi Y, X, Y, Z, betul lah Y. Tuan-tuan mungkin generasi X. Cuba lihat orang tua-tua yang lahir tahun 60-an, 40-an, 50-an. Mereka jarang mendapat stres. Stres ada, depression yang susah nak cari. Dapat anxiety pun susah. Sebab apa? Sebab perbezaan gaya hidup. Orang kini tu gaya hidupnya, mereka dah mula gaya hidup tadi semua bergantung dengan teknologi. Duduk rumah, buka TV, tangga filem berjam-jam. Tidak ada aktiviti. Orang dulu, tuan-tuan, mereka rajin. Hatta remulah bapak saya, tuan-tuan, Sabtu Ahad, orang relax.
Ni pergi bertukar, tuan-tuan. Saya pun dalam hati, orang tua tak siapa dia lelah kata. Sebab apa? Sebab setidaknya ada satu cara untuk menghilangkan depression dengan bekerja. Sebab ada satu speaker daripada barat yang mengatakan, orang zaman batu dulu, sekedar penyakit-penyakit macam tu muncul kerana mereka banyak exercise. Exercise adalah salah satu cara untuk buang penyakit depression dan anxiety dan bipolar disorder dan sebagainya. Kita nafikan kewujudan penyakit dia, tuan-tuan. Memang ada penyakit bipolar disorder, personality disorder, penyakit mental distress, apa semua, depression, anxiety, apa semua. Hatta kawan saya pun kena anxiety, tuan-tuan. Dan salah satu puncak anxiety itu datang daripada pemakanan dan mungkin datang daripada persekitaran, keluarga. Sebab ialah penting untuk kita sentiasa mengetahui bahawasanya disebut oleh Ibnu Abbas, aslud dunya ibtila. Asal dunia itu adalah ujian. Ujian bagi kita, diuji dan sebagainya. Dan sabar itu tidak ada sabar melainkan ya sabarnya Nabi SAW. Contoh yang paling kuat. So Nabi sebut dalam hadis ya, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu boleh bergusti, orang yang boleh bertomoy, bersilat dan sebagainya. Walakinna syadida alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketikanya marah. Ialah orang yang kuat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak kata Nabi si sabar, sebenarnya Nabi ketika mana Nabi naik ke atas bukit dia, bukan kerana Nabi si sabar, tapi oleh kerana Nabi temannya sedih. Dia mengalami satu perasaan yang sangat rindu. Bila orang rindu, tuan-tuan, orang mampu pula apa aja. Rindu dengan kekasih hatinya, rindu dengan tu. Maka bila rindu yang menguasai diri Rasulullah, maka Rasulullah tadi rasa macam saya ada harapan di dunia tu. Tidak ada harapan lagi dunia ini. Maka aku pergilah jumpa cepat-cepat dengan Allah. Rupa-rupanya ada perancangan yang lain. Maka oleh kerana itulah Jibril turun untuk kali kedua. Untuk apa? Untuk memberikan wahyu yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan wahyu kedua. Kemudian memberikan wahyu kedua untuk qum fa'anzir tadi. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, maka itukah kali kedua perintahnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengenai tauhid yang satu. Maka barulah diberikan tugas. Sebenarnya satu latihan tadi untuk melahirkan rasa rindu. Sebablah orang yang berkahwin tuan-tuan, kata para ulama, kalau dah selalu gila berkelahi-kelahi nak pisah kejap, timbulkan rasa rindu ya. Itu samalah Nabi diajarkan, beri wahyu sekali, tinggalkan kejap. Dan ulama khilaf berapa lama wahyu ditinggalkan, tapi sepakat ulama riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan 6 bulan. Ya dirajihkan oleh ulama. 6 bulan wahyu terhenti, 6 bulan ialah Nabi turun naik bukit. Kerana apa? Kerana tadi dia menunggu wahyu. Yang pertama dia menunggu wahyu. Kalau wahyu itu turun, dia terjun. Tapi setiap kali nak terjun, datang Jibril. Jibril datang tadi nak maklumkan tadi engkau anta Rasulullah. Sampai kan Rasulullah pun sejadi mau terjun. Maka setiap kali berlaku pertemuan tersebut dengan Jibril, maka Rasulullah pun tidak membunuh ulang, tidak terjun daripada atas gunung tersebut. Jadi kita tuan-tuan di akhir zaman tu memang banyak peristiwa orang bunuh diri. Contohnya macam di Jepun, tuan-tuan, peristiwa membunuh diri dan Korea. Orang yang bunuh diri direkodkan tertinggi di Jepun dan Korea. Paling banyak bunuh diri. Dan banyak juga orang yang mati tua tanpa keluarga. Di Jepun, walaupun negara mereka tu negara yang maju, tetapi oleh kerana tadi tekanan hidup di sini menyebabkan mereka memilih untuk membunuh diri. Gantunglah apalah. Sedangkan dalam agama melarang perbuatan tersebut. Cuma dalam Islam, bila kita menanggapi masalah depression, anxiety dan sebagainya, kita sih boleh terus mengharapkan kepada agama terus. Kita kena biarnya dipantau oleh doktor, psikiatri ataupun doktor psikologi yang boleh merawat kita. Kalau agama pun jangan tinggal juga. Seperti mana disebutkan oleh Syekh Hamzah Yusuf,
Kalau kita ada masalah, don't forget about Allah katanya. Jangan pernah lupa Allah. Cuma kita teruskan dengan sesi makan ubat, kemudian kita cari cara-cara untuk tenangkan diri kita. Jangan biarkan kita terlalu stres sehingga depression, bila depression sampai kita sanggup untuk menyiksa dan membunuh diri. Sebablah saya fikir, si sakit kan kelar lehernya. Dah nya kelar lehernya, boleh lagi nya berjalan-jalan nya kelar perutnya tuan-tuan. Ya Allah. Dan dahsyat, dan semoga syurgalah baginya. Sebab mungkinnya si sedar, mungkinnya dalam keadaannya terlalu stres. Sebab orang yang stres tu tuan-tuan, orang yang depression tu, saya pernah tanya dengan seorang kawan saya, gerukakan tangannya, apa rasa? Nyaman lahnya. Nyaman rasanya, lega. Tapi yang si sedarnya membuang darahnya. Nya kan luka kan, darah punya kena pembuluh darah, kan darah si berhenti keluar, boleh mati. Tapi si fulan tu nya mengalami putus cinta. Putus cinta lah. Jadi nya pun mengelak guna jilet kecil lah. Nya kelar tangannya. Dia kata nyaman, lega rasanya. Kerana apa? Sakit yang nya rasa di dalam, bila dikelarkan tangannya rasa lega. Nya rasa lega. Sebab bila kita terus keji, oh apa tu mesti berakhlak seperti orang Islam dan sebagainya, maka ya salah. Kita sepatutnya bantu bagaimana caranya untuk kita bimbing dan tarik orang-orang yang ada penyakit tu supaya lebih dekat kepada agama dan merasakan agama Islam adalah agama yang syumul, agama yang rahmah kepada seluruh orang. Sebablah kalau kita anggap Nabi SAW pun kehidupan, Nabi diajarkan, ma bu'itha lin nabi, tidak diutuskan bagi Nabi ini melainkan mereka ini apa? Mengembala kambing. Mengembala kambing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Dan setiap kalian adalah penjaga dan kalian akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang kalian jaga. Dan Nabi tadi diamanahkan jaga kambing saja. Dan kemudian bila Nabi dah jaga kambing, Nabi diamanahkan untuk apa? Menjaga umatnya. Jaga umatnya. Dan Nabi menjaga umatnya, dan bila mana kita semua bersabar ke atas apa yang kita lalui di dunia tu, dan cara-cara tips untuk sabar juga adalah kita banyak bacakan hikayat-hikayat ataupun disebutkan hikayatus sabirin, kisah-kisah orang yang bersabar. Seperti contohnya Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat sabar, makanya mengatakan orang yang bersabar ke atas al-faraid, iaitu perkara-perkara yang fardu, makanya akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 darajat pahala. 300 darajah. 300 pahala. Jadi kita terfikir macam ni gambaran 300 darajat pahala. Kita cukup dengan dalam tafsir Imam Tabari, kita cukup lihat tafsir Imam Baghawi yang mengatakan darajah wa baina darajah 500 am. Di antara darajah dan darajah itu 500 tahun. Darablah berapa 300 darajah ya? Maksudnya sabar ke atas ibadah fardu. Ibadah fardu apa? Salat. Saya berani jamin semua orang akan rasa malas ketika beribadah. Sebab Quran sebut watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling berpesanlah perkara yang benar dan saling berpesan dengan perkara yang sabar. Dalam tafsir surah Al-Asr mengatakan berpesan tentang yang hak, tentang solat, tentang sekian apa semua, dan kita pesan tentang kebaikan, dan kemudian kita bersabarlah dengan perkara-perkara fardu. Bila kita nak solat tuan-tuan, memang orang ada rasa berat. Beratlah nak solat. Ustaz beratlah. Hatta pelajar-pelajar agama tuan-tuan, tanya dengan syedanya, berat si nak semayang. Berat. Sama pada ringan. Berat. Bilanya berat, maka kita sabar dengan perbuatan tersebut. Kita rasa paksa diri kita pergi beribadah, maka perbuatan tersebut diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 darjat pahala. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud adalah bersabar ke atas perkara yang haram. Bila mana seseorang yang terbiasa dengan perkara haram, ataupun tuan-tuan, nangga orang putih dan minum liquor, minum vodka, macam nyaman je air. Dia offer tuan-tuan, dia offer, kemudian tuan-tuan reject. Sipalah kami, agama kami melarang. Maka disebutkannya diganjarkan 600 darajat pahala. Lebih tinggi daripada bersabar kepada ibadah fardu. Dan yang paling
tinggi sekali adalah kata Ibn Mas'ud yang ketiga, orang yang bersabar atas masaib, iaitu musibah-musibah, sadmatul ula, yang pertama kalinya terkena musibah, maka bilanya bersabar atas musibah tersebut, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan 900 darjah pahala, lebih tinggi lagi. Kerana apa? Bersabar atas musibah tu berat. Tup meninggal anak kita, na'udzubillah min zalik, meninggal, sedih, dan yang bersabar dengan kejadian tersebut, Allah ganjarkan 900 pahala. Karena sabar adalah perkataan yang mudah diucapkan tetapi susah untuk dipraktikkan. Kerana ialah kita lihat contoh-contoh para ulama, contoh Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sabar di antara manusia-manusia lain, kita ambil contoh dan kita ikuti. Allahumma zuqna muta'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambung pada pembacaan kita pada dakwah Islam secara sembunyi pada muka surat 19 ya, kalau kita akan sambung. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti Nabi secara zahir, batin, secara amalan kita. Walaupun tidak mampu ikut pada semuanya, kita ikut sedikit demi sedikit. Dan insyaAllah kita akan bersambung pada minggu hadapan. Jikalau saya tidak ada halangan, kita akan sambung insyaAllah. Saya dah halangan lagi lah, mencuti lagi, bahaya mesti lama-lama. Takut lalu, na'udzubillah. Marah dan nanggal live. Na'udzubillah. InsyaAllah aku qawli hadza wa astaghfirullah azza wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.